on the basic concept of the strength of material, kekuatan bahan. Jadi kekuatan bahan ni kita akan ukur menggunakan pressure dan force. Okay, objektif boleh baca ni, boleh baca simple stresses. Stresses ni apa benda? Stress ni adalah tekanan lah, lebih kurang macam tekanan, tetapi tekanan di dalam bahan. Stres ni boleh tulis tekanan terhadap bahan lah. Okay. Kita pun ada stres, tapi tu stres secara biologi tekanan. Okay, ni boleh baca self-weight, energy transmitted, simple stresses. Okay. 3.1.1 definition of the normal and shear stresses. Okay, shear ni apa benda? Sekejap, cik lupa Melayu. Shear meaning. Shear dah some maksud shear stress. Ricih tegasan ricih. Tegasan ricih. Okey, kalau awak ada kayu create notes. Chapter 3 strength of materials. Shear stress. Tegasan ricih. Okey. Kalau ada kayu macam ni, lepas tu awak tajamkan kayu ni dekat sini, awak tajamkan kayu dekat sini. Jadi kayu ni jadi bentuk macam ni. Okey, ni kayu ditajamkan. Okey, ataupun diricih. Jadi yang ni tukar color warna. Yang ni arah ricihan. Okey. Jadi stres yang dikenakan melalui macam ni kita panggil arah ricihan, tegasan ricih. Okey. Okey, pertama kita tengok dulu definisi stres. Stress is defined the strength of the material per unit strength. It is force member divided by the area. Okey. Jadi stres ataupun tegasan. Stres adalah gaya yang dikenakan ke atas permukaan objek yang pejal, solid object.
Okay, ini adalah definisi bagi stres. Stres adalah daya yang dikenakan ke atas permukaan. Jadi, simbol bagi stres adalah macam ni, sigma. Kita panggil sebagai sigma. Sigma. Okey. Unit bagi stres adalah Newton over meter square ataupun Pascal atau PA. Pascal ataupun PA. Jadi formulanya adalah formula bagi stres adalah stres sama juga dengan F dibagikan dengan A. Ini rumus asas bagi stres. Simple tegasan ringkas. Okay. Simple stress. Sigma sama juga dengan force dibagikan dengan area. Okay, remember apa beza stress dengan pressure? Okay, stress sama juga dengan F over A. Pressure P F over A juga. Rumusnya sama. Rumus kedua-duanya sama. Dan juga unit lah. Unit sama. Cuma aplikasi terhadap bahan yang berbeza. Okey. Apabila daya dikenakan terhadap solid objek, yang ni kita panggil stres. Kalau daya dikenakan terhadap udara atau air, kita panggil kita panggil ini adalah pressure. Okey, contoh dia. Kalau contoh daya dikenakan ke atas darah. Darah ni adalah liquid ataupun cecair. Jadi ini kita panggil pressure ataupun blood pressure. Okey. Kalau daya dikenakan ke atas konkrit, konkrit ni solid. Jadi ini kita panggil sebagai stres. Dalam bahasa Melayu, pressure pun tekanan, stres pun tekanan. Tapi dalam English, benda ni berbeza. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Okey. Okey, ni rumus dia. Stres sama juga dengan P over A. P ni adalah P ni apa benda? Okey. Untuk dalam nota ni, P ni adalah force. P over A dalam nota ni. Adapun F over A lah. Nota ditulis macam tu .
Saya tulis yang barulah sini. P over A. Ni force. Okay. Yang ni pressure. Okay. Jakun P ni, P yang ni kalau awak tengok simbol stress sama juga dengan P over A ni. P ni adalah force lah. Ni pun force juga. Okay. Okay, ni unit bagi stress lah. Okay, stress ni kita boleh bagi sebagai tension dengan compression. Tension dengan compression. Kalau tengok ni, bar in tension, bar in compression. Okay. Direction of stress. Kalau ada bahan, force diberikan, okay, force ni dari kanan dia tolak, kiri pun dia tolak, yang ni kita panggil compression stress. Compression stress. Dia bahan ni, bahan objek dikompres. Ikan. Okay. Satu lagi, kalau objek tu ditarik, ditarik keluar macam ni. Yang ni kita panggil tension stress. Okay. Bahan akan memanjang. Bahan akan memanjang ni adalah tension. Stress. Bahan akan memanjang. Yang ni kita panggil tension. Compression stress. Keduanya adalah stress lah. Dia bergantung kepada arah. Dan contoh, awak tak perlu buat, anda akan buat dalam tu. Kalau awak tengok ni, sorry, ni nak buat benda ni. Okay. Okay. Select. Eh. Macam mana nak select benda ni? Create note.
Okay, tak pusing lukis lah. Shear stress. Contoh kalau ada dua plate macam ni. Okay, tengah dia ni dia ada skru. Ni. Yang ni ada ialah plate 2, plate 1 dan plate 2. Yang kuning adalah skru. Okay. Contohnya kalau daya yang dikenakan, daya F1 digunakan, ni F2 digunakan pada plate 1. Yang ni 1, yang ni F2. Okey, apa yang terjadi? Plate ni bergerak ke arah bergerak ke kiri, bunyi akan bergerak ke kanan. Plate 2 akan bergerak ke kanan. Okey, plate 2 akan bergerak ke kanan. Okey, apa yang terjadi pada bahagian ni? Ini akan berlakunya stress. Rigihan. Rigihan. Jadi, skru ni ya, ya. Tapi sangkut-sangkut sir. Hello, Kita ya. faham apa yang saya cakap tadi sebab Sangkut-sangkut. sangkut-sangkut gila. Sangkut-sangkut. Daripada atas tadi sir yang Sekejap, sampai saya tukar stress ke wifi ni. Aduh, jam. okey. Hello. Okey, okey tak ni? Hello. Hello. Hello, masih-masih. Okey, saya. Masih okey ke tak ni? Boleh ya? Okey, okey. Florin. Tempat saya. Florin. Okey, Florin dengan Hassan okey ya? Bagi tu. Bagi ya. Bagi ya. Okey sir, okey. Florin, kalau apa Hassan dia bagi iPhone ke awak tu, ingatkanlah kat saya sekali ya. Cia-cia. Cia-cia. Ada rasa. Cinta. Florin cakap cintaku padamu umpama iPhone 12 lah. Ia mempunyai pelbagai fungsi. Okey? Okey. Ada rasa. Tak apa, adalah tu nanti ya. Hassan baik orangnya. Adalah handsome, kacak, bergaya. Dan ada iPhone lagi ya. Apa lagi nak? Okey. Shear stress. Shear stress ni contohnya kalau ada plate 1 dengan plate 2. Plate 1 dengan plate 2. Plate 1 dengan plate 2 ni telah diskrukan. Yang warna kuning lah.
Okey, plate 1 dikenakan daya ke kiri, plate 2 ni dikenakan daya ke kanan. Jadi dekat skru ni tengah-tengah ni akan berlakunya tegasan ricihan shear stress. Akan berlakunya tegasan ricihan. Jadi apa yang berlaku kat sini, yang ni saya buat gambar skru. Jadi skru ni skru. Skru ni dekat sini dia ada nilai A area. Jadi area ni dikenakan daya ke kiri dan dikenakan daya ke kanan. Ke kanan ni F2, yang ni F1. Oleh itu skru itu mengalami daya pula shear stress. Shear stress terhasil apabila kedua-dua daya F1 dan F2 adalah selari dengan satah ataupun paksi X. Jadi kat sini saya lukis paksi dia. Ini paksi X, ini paksi Y. Okey, ini shear stress. Okey. Yang ini adalah shear stress. This shear stress can be calculated as a ratio of tangential force acting on the rivet. Okey, tangential force ni apa maksud dia? Macam ni. Ni sudut F2 dengan F1 ni adalah 90 darjah. Ni adalah sudut 90 darjah. Okey. Tangential force F1 dan F2 adalah daya yang bersudut 90 darjah dengan skru itu. Okey, tangent ni adalah 90 darjah lah. Okey. Okey, secara matematik shear stress tangential force dibahagikan dengan resistive cross sectional area lah. Jadi dengan kata lain, ni shear stress sama juga dengan F tangent bahagi dengan A skru lah. Itu maksud dia. Tangent ni apa maksud dia? Tangent ni daya
daya yang 90 darjah dengan skru. Okey, ni area bagi skru. Area mana ni? Area ni A ni. Area A ni. Okey. Skru ni okey. Area bagi skru tu. Shear stress can be represented as a ni. Ni dipanggil psi . Betul lah. Simbol bagi shear stress adalah shear ataupun ni simbol dia pakai ni. Ada okey. Simbol bagi shear stress. Okay. Here shear stress directly proportional with the shear strain. Within the elastic limit, the shear stress, shear strain. Okay. Kalau tengok ni, T, lepas tu tiba-tiba ada ni, cacing ni dengan shear stress. T ni apa benda? T ni adalah, yang ni bukan shear stress, yang ni shear strain. Aduh. Tarik balik. Yang ni, silap. Okay. Saya terangkan mengenai strain. Apakah benda strain? Strain. Strain ataupun simbol dia ni. Okay. Strain ni apa benda? Dalam bahasa Melayunya apa benda? Sekejap. Strain. Strain. Maksud. Apa keluar antibiotik ni? Okay, strain ni adalah tegangan. Tegangan. Strain ni adalah tegangan. Jadi saya akan tulis sini. Strain. Tegangan. Tegangan. Simbolnya macam ni lah. Okay. Okay, strain ni apa maksud dia? Strain adalah nisbah perubahan panjang strain adalah nisbah
perubahan panjang yang dikenakan daya terhadap panjang asal. Okey. Apa maksud dia? Kalau ada satu steel rod ni dia punya panjang asalnya adalah L. Yang ni panjang asal. Okey. Steel rod ni dikenakan daya 1 dan dikenakan dengan daya 2 lah. Apa yang terjadi pada bahan ni, dia akan memanjang bila dikenakan daya. Jadi dia memanjang macam ni lah. Dia memanjang. Yang ni saya letakkan nama sebagai delta L. Ini sebagai delta L. Apa maksud delta L ni? Perubahan panjang. Okey, perubahan panjang. Ini adalah perubahan panjang. Okey, kenapa dia berubah panjang ni? Sebab dikenakan, bahan ni dikenakan daya. Jadi, strain bermaksud panjang asal, nisbah panjang asal, nisbah jumlah pemanjangan dibandingkan dengan panjang asal. Jadi, strain adalah perubahan panjang dibahagikan dengan panjang asal. Perubahan panjang dibahagikan dengan panjang asal. Okey, kalau kita bahagi, kita akan dapat ratio lah. Yang ni ratio ataupun nisbah. Adapun ini adalah strain. Macam tu. Itu maksudnya. Okey. Jadi dekat sini dia cakap shear stress adalah berkadar langsung dengan shear strain. T ini adalah shear stress, yang bentuk bulat ni adalah shear strain. Jadi dari uji kaji pemanjangan bahan, kita boleh simpulkan bahawa shear stress berubah secara langsung dengan shear strain. Jadi T berubah secara langsung dengan theta ni lah, sin ya. Yang ni shear stress, yang ni shear strain. Dia berubah secara langsung. Okey, nanti kita akan buat eksperimen tu. Lepas tu, kita daripada sini, kita nak jadikan rumus matematik. Perubahan langsung ni kita kena letak C. C ni apa benda? C ni adalah perkali lah. Jadi bentuk macam ni. Jadi C ni apa benda? Constant of proportionality known as modulus of rigidity ataupun shear modulus. Okey. Oleh itu, kita nak terjemah
menuliskan perhubungan di atas sebagai bukan sebagai dalam bentuk rumus matematik, maka kita perkenalkan constant ni apa benda? Constant. Satu Seragam. apa seragam? Constant. Satu konstansi ataupun pemala, yes, pemala, seragam ataupun pemala, constant ataupun pemala. Okey. Rumus yang ni kita tukar dalam bentuk matematik, dia akan jadi T sama juga dengan C macam tu. Okey. Itulah. Constant ni. Okey, C ni apa benda? Namanya adalah shear modulus. Shear ni kita panggil shear modulus perkali ricihan. Shear modulus adalah perkali ricihan. Okey. Okey, nilai bagi shear modulus ni, shear modulus bagi steel, rough iron, cast, berbagai-bagai material kat dunia ni nilai dia telah diberi. Jadi shear modulus ni berbeza untuk setiap bahan. Kalau tulang manusia pun lain, beras, timba, macam-macam lah. Okey. Lagi tinggi shear modulus, lagi keras benda tu lah. Contohnya kalau timba ni apa benda? Kayu balak 10. 10 nak dibandingkan dengan rough iron, steel. Steel ni besi. Besi ni lagi kuat lah, 100 lah. Dia. Okey, yang ni example nanti kita buat lah. Okey. Sekarang kita tengok normal stress due to axial load. Axial load ni apa benda? Nanti kita akan bincang. Most concrete column are reinforced with steel rod. Kalau rumah awak ataupun bangunan, bangunan batu, kalau bangunan batu ni, dalam tu dia akan ada steel. Steel. Kenapa selalunya bila kita buat bangunan batu, kita kena letak steel? Sebabnya, konkrit ni sifat dia brittle, dia mudah hancur. Dia tak fleksibel. Manakala steel ni sifat dia fleksibel, jadi sifat steel ditambahkan dengan konkrit ni, dia menjadikan struktur bangunan tu menjadi keras dan fleksibel lah. Dia boleh mampu, maksud dia konkrit tu tak mudah patah sebabnya ada steel. Jadi steel ni dia tahan kepada temperature, maksudnya dia boleh tahan kepada environment, panas sejuk dia boleh tahan. Steel ni tak boleh tahan. Sebab tu steel ni kita letak dalam, kita masukkan dalam tu. Okay. Are both subjected to the axial stress. How much? Okay, apa maksud dia macam ni? P ni adalah kita panggil axial stress. Axial ni yang dia mengikut satah lah. Kalau pressure ni kita kenakan ke atas, kita panggil axial. Kalau ke kanan ni, ke kanan ataupun ke kiri, dia akan jadi shear. Okay. Kalau awak tengok sini, contohnya awak ada satu bahan. Lepas tu awak nampak line-line kecil ni, petak-petak. Line ni bila dekat dengan tekanan, dia akan membengkok. Yang dekat bawah ni jadi straight line lah. Okay. Jadi line ni ada A, B, C, D dan seterusnya lah. Okay. Dekat section A, B, C ni, diterangkan kat sini lah. Ini adalah distribution. Distribution ni apa benda? Distribution of force.
pengagihan pressure. Nampak bentuk dia macam ni. Makin jauh dekat B ni dia makin rata, makin jauh lagi dia akan jadi makin rata. Okey. Jadi yang ni kita panggil Saint Vernon principle lah. Macam ni. Okey. Contoh lain. Axial loaded member, varying cross, yang ni awak tengoklah. Macam ni. Apa benda lagi saya nak terang. Shear stress due to direct axial load. Okay. Axial load. Axial load. Apakah yang dimaksudkan dengan axial load? Axial load. Contohnya, awak ada satu objek A. Lepas tu awak duduk atas ni. Hasan tengah dating dengan Florin, contohnya dia duduk ni. Jadi jisim Hasan ni dia akan menghasilkan force. Force tu dia kenakan kat sini. Jadi yang ni Hasan dia duduk ni. Jadi Hasan ni adalah sebagai load. Load ni yang kita kenakan sebagai ke atas bahan ni kita panggil sebagai axial load. Okey. Axial load. Ni. Okey, apa beza axial load dengan shear stress, ricihan? Kalau ada bahan macam ni, dari atas ni kita panggil axial load. Kalau ada daya yang ditarik sini, daya dikenakan bahagian ni. Okay, macam ini pemegang. Kalau ada daya ditarik sini, yang ni F1, yang ni F2, yang ni F3. Okay. F3 adalah axial load. F1 dan F2 akan menghasilkan adalah shear load. Daya ricihan.
F1 dan F2 akan menghasilkan shear stress pada line kuning. Ya, macam ni. Okey. Garisan kilasan. Sorry. Rincian. Ni macam tu. Contoh lain. Contoh ni macam ni. Macam ni. Ni F1 dengan F2 ni. F1 dan F2 adalah axial load ataupun force. Kerana kedua-duanya memberikan daya yang direct. Direct ni apa benda? Daya yang direct. Dan tidak menghasilkan shear atau rincian. Okey, macam tu. Walau bagaimanapun, kalau yang ni objek yang ni objek, saya letak nama objek B lah. Okey. Objek B ni kalau saya letak atas objek B ni, kalau saya kenakan dua daya lain, kalau apa ni biru ni pemegang, saya kenakan daya 4 dan 5. Apa yang terjadi? Kalau daya keempat ke atas, daya kelima ni ke bawah ni, maka kalau terhasilnya rincian dekat tengah-tengah ni, line kuning ni, maka F4 dan F5 adalah shear load ataupun
Hello, boleh dengar saya tak? Tu, ada call. Hello, boleh? Mesti. Okey, F4 dan F5 adalah shear loads. Kenapa kita panggil shear load? Kerana kedua-dua daya menghasilkan tegasan rincihan shear stress di pada line warna kuning. Okey, kedua. Okey, tu axial load. Axial load ni kalau tengok ni daya yang dikenakan ataupun tekanan yang dikenakan secara direct lah. Dia tak menghasilkan shear. Macam tu lah. Dia tak menghasilkan rincihan. Lagi apa benda? Shear stress due to the direct axial load. Okey, kalau awak tengok perkataan shear ni, kalau awak tengok dekat sini kan, shear tu akan terkena kat sini lah shear tu. Rincihan tu ada kawasan lain ni. Ni. Macam mana saya nak copy ni smart select. Okay. Apalah. Okay, average. Pun sama lah. Okay, allowable stress. Allowable stress. Apa maksud allowable stress? Allowable stress. Allowable stress ni adalah tegasan stres yang selamat. Apa maksud selamat? Stres yang mampu ditahan oleh sesuatu solid objek lah. Objek pejal. Okey. Pertama dia ada perkataan factor of safety, N. Factor of safety. Factor of safety ni adalah satu nombor ataupun ratio. Ratio ni apa benda? Nisbah. Nisbah kita berikan sebagai N. N sama juga dengan actual length dibagi dengan required length. Actual length ni adalah panjang sebenar lah yang kita ada. Contohnya awak ada aiskrim ke, panjang aiskrim tu. Lepas tu, required length ni adalah panjang aiskrim yang selamat. Aiskrim, kalau aiskrim tu awak guna untuk tahan benda, tahan batu ke benda. Jadi, aiskrim tu, kita perlu kira berapa panjang sebenarnya untuk dia letak. Dan panjang yang sebenar yang kita perlu letak tu adalah required strength lah. Okey, lagi. Yang ni, perkataan awak nampak simbol ni, simbol sigma ni adalah stress. Allowable stress sama juga dengan yield stress dibagikan dengan factor of safety. Yield stress ni adalah require length lah daripada require length. Nanti saya akan terangkan. Cuma ni apa benda ni? Factor safety N, okey betul. Allowable yield stress.
Hmm, Okay, seterusnya relationship between stress and strain. Apakah perhubungannya? Between okay, apakah perhubungan dan antara stress dengan strain? Perhubungan stres sigma dan strain strain dia guna simbol apa? Ni dan strain boleh diterjemahkan ke dalam bentuk matematik seperti berikut. Okey. Yang ni kita namakan sebagai epsilon. Kita panggil dia sebagai epsilon. E macam bentuk E ni epsilon, yang ni sigma. Sigma. Jadi macam mana kita nak apakah terjemahan matematiknya? Terjemahan matematiknya adalah ni E besar sama juga dengan stress over strain. Stress over strain. Ya. E besar ni apa benda? E besar ni adalah yang modulus ataupun perkali modulus yang. Perkali modulus yang. Unit bagi E adalah Pascal. Okay. Pascal ataupun Newton meter lah. Newton meter. Linear strain. Saya dah terang tadi. Tension test. Okay, tension test ni awak boleh baca sendirilah macam mana tension test tu dilakukan. Stress strain diagram. Hooke's law. Ratio. Okay, relationship of between stress and strain ni. Formula ni macam mana kita dapat macam ni daripada rumus stress over boleh diterbit dari gambar rajah stres melawan strain. Jadi gambar rajahnya seperti macam ni.
Yang ni stress, yang ni strain. Okey, stress dengan strain ni dia sebenarnya berubah secara langsung. Dia macam ni, macam tu. Okey, bahan tu jika kita kenakan stress, ini strain ini nisbah. Mak dah nak ambil bateri. Skrin saya pun dah blur ni. Awak boleh nampak lagi Boleh. Boleh Boleh saya boleh. Mak 5% lagi. Okey. Kalau awak tengok ni, macam mana nak baca ni? Bila stres dikenakan, maka bertambah panjanglah bahan. Sebab tu graf tu makin meningkat. Macam tu Jadi kalau tengok ni, stres ni, kita kenakan stres, maka ratio pemanjangan tu makin tinggi lah. Okey, saya cuba habiskan cepat ni. 3%. Oleh itu, strain berubah secara berapa persen lagi? 2. Secara langsung dengan stres. Okey, setakat ni saja. Bateri dah nak mati. Saya share. Okay, sir. Okay, sir. Okey. Mantap Bila dah nak habis je. Okey, PDF file. Okey, jadi saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya share dalam grup Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okey, jumpa lagi. Okey. Macam dah nak habis, macam tak sempat ni. Aduh, macam mana ni Samsung. 1% lagi. Tadi tu, tadi. Okey. Saya tak bawa super fast charging tu. Boleh. Ngam-ngam sial. Ui. Aku nak nota. Ada lagi. Boleh.